Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, semua semua sihat ke? Sekejap. Saya sedang macam biasa saya nak tengok dulu device saya tak mencukupi. InsyaAllah hari ni tajuk sangat-sangat best. Episod yang ke-16. So bukan kaleng-kaleng dah. Dah 16 hari betul-betul dah saya live. Saya tengok ada suara ada dengar ke tak. Okey, cantik Okey, sekejap. So, um, eh, best sangat-sangat hari ni sebab pada saya ramai orang dia dia um, tak kita panggil apa bila dia nak buat kerja dia tunggu motivasi. uh, so bila dia tunggu motivasi ni, masalahnya um, benda tu kalau sampai sampailah, dia masalahnya tak sampai-sampai. Dia dan dalam sekali tak buat langsung dia punya kerja tu kan dah rugi. So um, benda tu pada saya nampak macam benda kecil, tapi disebabkan kita nak tunggu motivasi punya pasal, so kita dah makan ruang yang sangat-sangat apa nama um, sangat-sangat banyak dari sudut masa. Okey, sama-sama itu cuba try komen. Komen ada ke tak? Ada orang ke tak? Cuba try komen sekejap So kita kembali. Sekarang kita dah episod yang ke-16. Bukan bukan biasa-biasa dah hari ke-16 bayangkan. Apa nama? Kita dah buat live 16 hari betul-betul. Satu hari 1%. InsyaAllah ada kawan saya tanya nak buat sampai 100 hari. 100 hari ke? So jadi 100%. Ya, insyaAllah mungkin. So doakan. Jadi um, sebelum saya nak habiskan, saya nak beritahu satu benda yang bila anda habis je tengok video ni, tengok live ni sampai habis, anda boleh nampak satu benda yang satu perspektif yang baru, iaitu anda boleh buat kerja yang idea dalam kepala otak ni, buat kerja dengan cepat, fast action, tapi dengan mudah. Dia bukannya yang kita rasa macam sangat-sangat susah, kita rasa berat, kita tunggu motivasi dari langit, kita perlukan kawan kita yang macam pujuk kita, jomlah buat. So atau kawan yang memang kita nampak, ataupun kawan yang kita rasa benda tu nampak, macam contoh kawan dalam hati lah, maksudnya Afiq jomlah buat. So benda-benda ni yang kita nak belajar pada hari ni. So kita dah macam kelas dah, ada whiteboard dan ada whiteboard, lepas tu si ada pembelajaran sekali, dah hari ke-16 dah. So jangan lupa setiap hari 1%. Setiap hari pukul 12, pukul 12 tengah hari, saya akan buat live ni. So kalau orang kata, kenapa lah tengah hari, kenapa tak buat petang? So kalau contoh saya buat petang, kenapa lah buat petang, kenapa tak buat malam? Saya buat malam, kenapa buat tengah? So orang orang bukannya bergantung kepada pukul berapa, tapi saya sangat percaya kalau contohnya dia betul-betul nak benda tu, itu pun dalam prinsip kita nombor satu kita, iaitu kalau contohnya kita betul-betul nak buat, kalau kita betul-betul nak, kita akan usaha juga untuk nak buat. Saya tak pasti. Okey, kalau hari ni saya try pakai dua. So nombor satu sekali adalah nak. Kita nak tak buat benda tu? So kalau ada setengah orang, saya bagi satu cerita lah. Dia ni sangat-sangat susah nak buat kerja. So kalau contohnya dia nak buat apa-apa, dia macam perlukan dia rasa macam benda ni, dia rasa macam perlukan motivasi, benda yang dia nak nampak ada benda tu. Lepas tu lepas tu dia bagi alasan, jauh lah, susah lah benda tu. Dan kalau tapi dalam masa yang sama dia ada masalah kewangan, dia ada masalah, maksudnya tak boleh nak bayar itulah inilah, tapi dia malas bekerja, malas nak buat something yang baru. Dan walaupun kadang-kadang peluang tu ada dalam mata, dia tak buat, dia tak gunakan peluang tu dengan alasan yang aku tak nampak lah benda ni orang berjaya. Ada standard, kalau contoh yang MLM biasanya dia orang guna ayat ni yang jomlah join aku. So kadang-kadang kita tak nak join sebab
kita tak nampak benda tu. Sebab tu kita panggil seeing is believing. Tapi masalahnya kita jadikan benda tu sebagai alasan untuk kita tak buat. Itu masalah dia. Tapi saya nak cerita yang ada seorang ni, so dia duduk kat Malaysia lah. Ni bukan PKP, zaman PKP. So bila ada seorang lelaki ni, dia billionaire, dia cakap, aku akan bagi kau 100 juta ringgit dengan syarat kau datang sini pada pukul 4 pagi 28 hari bulan. Masa 28 hari bulan tu, 28 Februari lah contoh. 28 Februari tu sepatutnya dia ada hal lain, apa benda tak macam-macam hal lah. Waktu tu sebab dah lah Hawaii, dia duduk Malaysia, dah lah jauh satu, faham tak? Dah lah jauh, susah. Lepas tu yang orang kaya tu kata, dia kata kau boleh datang sini tapi aku langsung tak akan bantu kau. Tapi dengan syarat kau kena datang sini pada pukul 4 pagi. 4 pagi. So susah gila kot nak datang 4 pagi. Mungkin dia boleh senaraikan sejuta alasan. Apa benda tau? Oh, apa benda lah, dia kenapa lah dia tak bagi dia tak bagi apa nama? Dia tak bagi duit tiket, dia dah lah buat pukul 4 pagi. Dia boleh komplain sejuta perkara, faham tak? Tapi kalau contohnya dia betul-betul nak 100 juta tu, apa yang dia buat? Sebab dia kata tak kisah, sebab orang bilion tu kata apa? Bilioner tu kata apa? Kau datang sini 4 pagi, berapa ramai pun semua aku akan bagi 100 juta. So itu dia punya syarat dia. Dengan syarat datang je. Tapi dengan syarat tepat pada pukul 4. So kalau contohnya nak beratur lagi awal ke, terpulang lah. So tapi dia bagi tahu tak ramai lah, beberapa, mungkin 100 orang macam tu lah. Contoh, tetapi yang seorang lelaki ni, sebab dia malas punya pasal, bila dia dengar benda ni, dia serta-merta dia terus, dia punya ayat dia, serta-merta dia terus fikir cara untuk nak capai benda tu. Untuk nak pergi ke Hawaii tu. Susah tak nak pergi Hawaii? Susah. Perlu cari duit. Orang tu tak ada duit. Dia dia ada masalah kewangan lah, tak pernah naik kapal terbang lah, orang kampung lah. Dia boleh senaraikan sejuta benda. Tapi disebabkan dia ada peluang, tiba-tiba ada orang bisik dekat dia, dan dia, orang yang bisik dekat dia tu orang yang sangat dia percaya, cuma dia kena pergi Hawaii. Tak tahulah kenapa pergi Hawaii tu. Tapi itu adalah dia punya cabaran dia untuk dia nak pergi 100 juta tu, yang pertama tu lah. So maksudnya dia nak dapatkan 100 juta daripada billionaire tu. Dan yang bestnya, yang lagi yang dia seronok, sebab dia kata kalau ada 1000 orang pun ada dekat sana, dia akan bagi juga 100 juta. So of course lah dia nak pergi kan. So dia pun bila sampai je pukul 4 pagi tu, memang betul lah billionaire tu tengok dia tu ada yang lelaki tu. So dia cakap, kau ni patut, dia cakap dengan orang daripada Malaysia yang malas, yang tak ada motivasi, yang tak ada apa ni, cakap yang dia bagi tahu tu adalah 1 tahun sebelum 28 Februari tu. So 1 tahun sebelum. So pada 28 Februari yang dah berlaku tu, yang pada hari tu, tengok tak lelaki tu dah ada. Maksudnya dahsyat gila lah. So bila dia tanya dekat yang lelaki malas ni, dia cakap, kenapa kau nak kenapa kau boleh ada dekat sini? Kau bukan ke betul billionaire tersebut? Kau bukan ke ada masalah kewangan, ada masalah family, ada bukannya 28 Februari ni, bukan ke kau dah ada macam-macam aktiviti, macam-macam majlis, ada majlis penting, ada bolehlah sebutkan macam-macam perkara lah. Lepas tu kau kata pukul 4 pagi, kau kata kau ada masalah nak bangun pagi, kau kata kau ada susah nak tidur awal, susah nak bangun awal. Faham tak? Billionaire tu dia sebutkan balik apa masalah. So apa jawapan kepada orang Malaysia yang malas ni? Saya bukan nak cakap seluruh Malaysia, saya nak cakap seorang ni je. Tak tahulah nama dia apa, A lah, saya sebut A kan. So A ni bercakap, sebab apa saya boleh sampai kat sini pukul 4 pagi sebelum, maksudnya yang billionaire tu cakap, dia cakap sebab saya nak benda tu. Saya nak 100 juta tu. Sebenarnya dia sampai 359. So sebab apa? Macam mana dia boleh membuatkan dia boleh datang awal daripada tu? Sebenarnya bukan 359 lah, lagi awal lah daripada tu. So nak cakap, apa yang menyebabkan benda tu kita akan buat sungguh-sungguh pula tu, dan dia bagi tahu tu setahun sebelum. Maksudnya sebab dia betul-betul dia nak benda tu. So apa yang dia buat? Dia akan usahalah biasakan bangun awal, dia usaha untuk tidur awal, dia usaha untuk kerja, kau punya pinjam duit lah, apa benda tak, untuk nak
nak beli tiket Hawaii tu. Lepas tu mungkin waktu tu PKP lah, apa benda tak tahulah. Lepas tu dia mungkin minta surat lah, faham tak? Bila kita perkataan dia, bila kita betul-betul nak, kita nak betul-betul nak buat, apa pun berlaku, insyaAllah kita akan buat. Cuba nombor satu tu, macam. So far belajar tak sesuatu? Cuba komen. Siapa belajar? Say I. Cuba komen. Belajar tak? Nampak benda ni simple, tetapi the first thing, apa cara kalau contohnya kita nak membuatkan kita tak tunggu dan buat je, adalah pertama sekali. Sebenarnya ini tak masuk dalam nota. Sebab yang ni sebenarnya saya nak sebut tentang pukul 12 tengah hari ni. Dia tiba-tiba terlalu. Dan nota saya dia tak ada tulis pasal apa nama? Pasal apa? Allahumma salli Muhammad. Sekejap. Saya cek balik. Okey, betul lah. Nampak tak? Masa lagi saya cerita seorang ni tak nampak rupanya. La ilaha illallah, tak nampak ni rupanya. Okey, kejap saya lupa nak share screen ni. Lah, betul lah. Okey. Kejap oh, dah tak boleh share screen. Alah. Tak apalah. Sedih betul lah. Okey, so tak apa. Saya akan live macam ni je lah. So tak payah nak apa ni. Kalau tak boleh tengok saya punya apa nama? Sekejap Lah, kalau gitu dari tadi tak ada ni lah. Okey, tak apa. Okay, so saya teruskan. Okey. Habis. Lah, kalau gitu dia. Right. So saya pangkah ni lah. So saya hari ni tak payah pakai whiteboard. Sebab dia dah live, dia dah tak boleh nak ni dah. Tak boleh nak share screen. Okay. So tu nombor satu. Nak. Tak habis hari ni tak pakai whiteboard. Okay, tapi tak apa, tak ada masalah. Itu sebagai, jangan jadikan sebagai alasan. Saya lupa tadi. Sebab tadi sebelum betul-betul live tu tidurkan Yuki sekejap. So apa nama, lupa nak set awal. Okay. So nombor satu adalah nak. Kita nak tak betul-betul nombor benda tu. So seterusnya, kalau contohnya ada satu lagi benda yang kita kena faham yang Allah SWT kejap. Dia boleh. Okey. Okey. Kena faham bila isu jangan tunggu, buat je. Benda ni bila saya sebut dekat ayat dekat atas kan, iaitu tentang motivasi, kena faham lawan kepada motivasi. Yes, saya percaya ada setengah orang dia tak percaya tentang motivasi. So apa nama dia, Allahumma salli Muhammad. So dia bila dia nak buat apa-apa, tak kisahlah dia nak buat apa-apa pun. So dia menunggu motivasi macam saya sebut tadilah. Tapi ada setengah orang dia tak percaya kepada motivasi ni. Dia percaya satu benda je. Maksudnya satu benda yang saya akan sebut lagi lah. Tapi ada orang dia percaya motivasi sahaja, tapi dia tak percaya satu lagi benda tu. Yang satu lagi benda tu rahsia, saya simpan dulu. So motivasi ni kena faham yang kalau contohnya dia dia adalah sebuah kereta. Kita ni sebuah kereta. Motivasi ni hanya untuk start engine sahaja. Start engine sahaja. Dan mungkin dia ada bergerak sahaja mungkin pada, kalau contohnya kita manual, dekat gear 1 je sahaja. Dan dia initiate untuk kita buat permulaan. Tapi dia bukannya nak drive kita, dan dia adalah memang dia boleh, kalau contohnya kita ada motivasi yang betul, kita akan boleh drive benda ni dengan yang betul-betul drive. Tapi kita tak boleh constant benda tu. Itu perkataan dia, constant. So sebab tu lawan kepada motivasi, dia tak ada lah lawan. Dia sebenarnya disebut kepada macam adik-beradik lah, iaitu disiplin. Nampak macam benda ni senang, tetapi memang sangat-sangat susah. Sama juga yang saya boleh buat sekarang ni, disiplin sehabis baik ni, iaitu salah satunya yang ni lah, yang sekarang saya buat live. Dah berapa 16 hari betul-betul pukul 12 saya akan disiplin. Saya akan betul-betul saya akan
check betul-betul tepat pukul 12. Even sekarang ni alhamdulillah tak ada lagi 12 1 minit saya baru tekan live. Tak ada, belum lagi. Tapi pukul 12 saya dah tekan dah. Tekan je lah live. Walaupun saya tak prepare apa benda lah berlaku, macam-macam lah apa berlaku, tapi sebabkan saya dah janji dekat diri sendiri, saya dah nak cuba untuk jaga kredibiliti saya kepada orang lain, dan saya tak nak calarkan kredibiliti tu. Sebab tu saya usaha untuk setiap hari pukul 12 saya akan tetap terus tetap terus untuk live ni, right? So buat iklan sekejap. Terima kasih kepada Yuki Macaroni Premium sebagai tajaan utama kita punya live satu hari 1% ni. Dan jika anda ingin menjadi kita punya agent, anda boleh klik link dekat atas, bit.ly/channel YMP, ataupun saya tak pasti anda tengok ni macam mana dekat dalam live macam mana. So tapi kalau dekat YouTube tu, carilah link, dia ada bit.ly, anda boleh terus klik terus masuk dekat kita punya Telegram. Dan kalau contohnya anda nak beli terus, nak rasa Yuki Macaroni Premium, biasanya orang dah beli ni, dia nak beli berkali-kali. Boleh tengok kita punya dekat website kita berpuluh-puluh. Kita ada 31 saya rasa masa sekarang lah. Sebenarnya ada ramai dah orang beli, tapi yang sempat kita ni cari ni 31 manusia yang real punya, yang betul-betul dia makan YMP ni, makan Yuki Macaroni Premium dalam keadaan yang sangat-sangat super duper sedap. Kalau nak kata sedap dia bukannya dia macam makan tu dia berjoget-joget lah makaroni tu dekat leher ni, dekat tengkuk ni, dia punya rasa tu, ya Allah, macam sedap gila, tak tahu lah macam nak tengok macam mana kan. So boleh tengok dekat website kita, bit.ly/Yuki Macaroni Premium, semua huruf kecil. Boleh dan terus boleh dapatkan, order je terus dekat website kita, sangat-sangat mudah. Dan tunggu makanan sampai dekat rumah anda. Kalau contohnya bernasib baik, anda boleh terus dapat pada hari yang sama. So biasanya kalau anda order pagi, insyaAllah petang akan boleh dapat lah. So kalau contohnya dah order malam, of course lah besoknya akan dapat. Kita tak ada buat penghantaran pada waktu malam. Lagi-lagi jauh memang tak. Okay, so kita kembali. Saya rasa untuk hari ni saya tak dapat live lama sangat. Mungkin dalam setengah jam lah. Saya ada lagi 15 minit lagi. So kena faham yang kalau dia nak kata buat je ni, dia sebenarnya of course tak mudah. Tetapi perbuatan ni, yang apa benda yang kita nak ni, benda pertama sekali yang kita kena buat adalah bergerak dulu. Bergerak. Sekejap bergerak dulu. Minta maaf, hari ni banyak pula gambar. Biasanya ada dia, sebab saya hari ni screen, maksudnya biasanya saya tukar screen meet, lepas tu saya ada share whiteboard, tetapi hari ni tak keluar pula benda tu. So saya lost kejap. Dan sebab saya banyak sebenarnya nak lukis lah, apa benda lah, tapi saya tak tahu pula masa live ni tak boleh nak apa ni. Okay, last saya nak habis. Ada satu benda yang satu pepatah lah yang saya rasa kalau contohnya kita simpan benda ni, kita akan Allahumma salli Muhammad, kita akan guna apa sahaja cara untuk kita nak capai benda tu, iaitu kalau nak makan durian hari ini, kita kena tanam 7 tahun yang lepas. Tapi kalau kita nak makan durian 7 tahun akan datang, daripada pokok, kita kena tanam start daripada hari ni. So mana kata apa hasil yang menjadikan kita pada hari ni, tak kira lah berapa, dekat mana kita kerja. Kalau contohnya kita ni buat bisnes, dekat mana sales kita. Kalau contohnya kita ni sedang ikutlah tengah buat part time ke, dekat mana kita punya part time, kita punya level tu adalah bergantung pada macam mana kita punya semalam, macam mana kita punya yang minggu lepas, bulan lepas. Faham tak? Yang hari ni yang berlaku ni adalah sebab yang sebelum-sebelum ni. Sama juga, even macam mana saya boleh dapatkan 16 hari ni, dan doakan saya boleh live. Saya minimum, saya target 100 ribu. Saya minimum.
Mungkin nak rehat sekejap ke saya pun tak tahu lah. Tapi sebab saya nak capai dulu 100%. Sekarang baru je 16% kan. So saya try target untuk nak capai 100% lah. So untuk nak dapatkan benda ni adalah datang daripada saya punya apa yang benda yang nak cakap. Dia tak sesimpel macam kau baru nak Google hari ni terus kau dah boleh bercakap. Dia tak semudah macam tu. Kalau semudah macam tu, orang lain pun memang simply je boleh buat dan tiru. The thing is susah dan benda tu tak senang. Apa yang saya nak bagi tahu adalah apa yang kita buat semalam itu yang menjadikan apa yang membuatkan kita hari ni. Kalau contohnya kita dalam dalam business kan, sales kita kalau contohnya drop 3 hari, mungkin sales kita drop 3 hari tu, mungkin dia punya impact tu akan berlaku selepas 2 bulan, selepas sebulan, mungkin lepas 3 bulan, bergantung. Impact tu macam mana? Impact dari sudut kita punya penjagaan customer kita, penjagaan relationship dengan customer kita. Ada banyak benda lah. So kalau contohnya business. So tapi yang paling best bila mana kalau contohnya kita dah ada ilmu daripada apa yang kita belajar tu, dan kita terus boleh buat. Saya sebenarnya lost. So last dari tadi last kan, tapi yang ni betul-betul last. Iaitu bila contoh nak kita kena nak bertindak ni, maksudnya nak buat je, dia yes, kita kena bergerak. So bergerak ni movement ni kalau contohnya kita buat, dan benda tu lah yang dia akan menghasilkan impact. Sebab tu kalau contohnya kita demam, kalau kita terus baring, kita terus layan kita punya demam tu lambat kebah. Tapi kalau contohnya kita walaupun demam, yes, saya faham sakit kepala ke apa, tapi kita usaha untuk kita nak release cepat. Apa yang boleh kita buat adalah kita bergerak, berjalan dekat luar biar sampai peluh tu pecah supaya demam tu akan cepat kebah. So sama juga benda-benda yang berkaitan dengan tindakan, buat je, bukannya hanya semata-mata dengan motivasi je. Motivasi ni datang macam contohnya aku rasa macam satu lagi yang orang bagi alasan motivasi ni adalah sebab tak ada mood nak buat. So tapi ni saya tak cerita, saya sebenarnya mengecualikan cerita ni kepada yang kepada yang betul-betul kena berehat tu dah cerita semalam. Saya cerita yang itu, yang semalam tu cerita yang orang dah penat bekerja, orang yang dah mungkin dia dah push diri dia memang dah tak boleh nak buat apa, dia perlukan rehat. Sekejap rehat pun saya dah cerita. Yang episod yang sebelum ni ada banyak sangat cara rehat. Tapi untuk yang kali ni adalah orang-orang yang dia tak ada banyak hasil dalam kehidupan. Kalau contohnya dia tulis balik kan dekat live dia, dalam kehidupan dia, umur dia berapa, contohnya tahun 2020 ni, apa yang dia dah buat. Sekarang ni dah masuk Disember, dah bulan 12 tu, korang realise tak? Kita dah nak masuk tahun 2021. Saya tak tahulah macam mana saya nak sebut, yang sebenarnya masa tu sangat super duper cepat sangat berlalu. Lagi-lagi masa PKP. Kalau realise, saya pun baru teringat macam baru je, siapa nama? Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita punya Perdana Menteri, baru je mengumumkan 18 Mac yang lalu PKP. Tapi benda tu dah berlalu dengan sekejapan je. Walhal 2020 ni, waktu ni lah orang kita terbayangkan kereta terbang lah, bangunan atas langit lah, apa benda lah, aku tak tahulah, kereta yang tak perlu guna tayar lah, macam-macam lah. Tapi benda tu dia tak berlaku. Tapi saya percaya benda tu akan berlaku, tapi saya tak tahulah bila. Sebab saya rasa tengok 1000 tahun dulu, kita tak ada pun benda-benda macam internet, call lah, apa benda. Mungkin ada, tapi mungkin dia tak sedahsyat macam ni kita punya telekomunikasi. So kalau contohnya kelajuan 1000 tahun, yang perbezaannya kelajuan dia dah macam ni, saya tak tahu apa akan berlaku lagi 1000 tahun lagi akan datang. Tapi apa yang penting adalah saya suka sebut yang Steve Jobs sebut, iaitu make a dance in universe. Maksudnya dance ni adalah lengkungan. Maksudnya kalau orang berlaku dekat lengkungan kita tu, orang rasa kita punya impak tu. Kalau kita dah mati nanti, macam Steve Jobs, dia dah jadi mendiang, dah mati dah pun, tapi orang masih lagi dapat impact dia punya iPhone dia. Dia masuk, walaupun zaman dia, iPhone dia last, dia mati tahun bila saya pun tak ingat. So 2007 rasa. Rasanya lah kot dia mati 2000 berapa lah. Nanti boleh tengok balik. So
Tapi nak kata zaman yang dia mati tu sebenarnya iPhone tu tak betul-betul power lagi. Maksudnya dia tak power macam sekarang. Sekarang ni dahsyat, ada LiDAR lah, ada kamera sampai 3 lah. Tapi apa nama, Android lain dah banyak banyak dia lah. Tapi still sebab saya mungkin apa nama, penyokong tegas Steve Jobs lah. Maksudnya sebab kita tahu dia punya story dia. Itu membuatkan apa nama, saya betul-betul shock lah dekat Apple. Tapi itu yang membezakan kita dengan orang lain, right? Saya rasa itu saja pada hari ini. Saya minta maaf sangat-sangat, tapi sekurang-kurangnya saya harap anda boleh belajar sesuatu pada hari ini yang sebenarnya end up kita punya konklusinya adalah kalau contohnya kita ada nak buat apa-apa, kita ada idea ke, dan kita jangan salahkan orang lain. Yang tiba-tiba kita ada idea kan, orang lain dah buat idea kita. So jangan sebut macam dia dah buat dah apa nama, yang tu sebenarnya ada idea aku. Kena bagi tahu selalu, bagi tahu dekat dalam diri, kena ketuk sikit kepala tu, kena bagi tahu yang kau nak tahu tak, idea kau ni sebenarnya sampah, kau faham tak? Tak kira lah idea kau ni berbilion sekalipun, tapi kalau letak je dalam kepala, kalau kau tak keluarkan, tak tulis, kau tak push dekat tu, kau tak convert to action, tak berubah menjadi tindakan, idea dalam kepala otak tu masih lagi sampah sampai bila-bila. So apa nama, pentingnya bukannya hanya sekadar cakap je, kita apa nama, buat apa yang apa nama, yang apa benda yang dekat dalam idea kita. Contohlah apa benda pun, dan benda ni tak mudah, dan benda ni lah nama dia proses. Proses paling penting yang saya sebut tadi, iaitu kita ada initiate untuk nak berubah, right? So saya rasa itu saja pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.